Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung ke surat apa? Ya. Muka 6. Kat mana ya? Okey. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, tauhid rububiyah. Bermula tauhid rububiyah iaitu mengesakan Allah Ta'ala dengan segala perbuatan. Minggu lepas dia kata nak terangkan tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma' wa sifat. Masuk pula kita bicara secara tafsir, iaitu yang pertama tauhid rububiyah. Tauhid maknanya mengesakan, mensatukan, tidak membilang-bilang. Rububiyah maknanya pentadbiran. Yang kita sebut dalam surah Fatihah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbun, mana Tuhan yang mentadbir alam. Jadi maksud tauhid rububiyah iaitu mengesakan Allah Ta'ala dengan segala perbuatan, iaitu perbuatan Allah Ta'ala, seperti menjadikan dan memberi rezeki dan menghidupkan dan mematikan dan menurunkan hujan dan melerakan dan memberi nafaat dan memberi mudarat. Dan umpama yang demikian itu, maka wajib atas tiap-tiap orang yang berakal lagi sampai Allah memutuskan ia orang berakal dalam hatinya orang bahawa tidak ada yang menjadikan melainkan Allah Ta'ala. Yang ini kita kata Allah saja yang menjadi, Allah saja yang beri rezeki, Dia saja yang menghidup, Dia saja yang mematikan, Dia saja yang menurunkan hujan, Dia sajalah yang memelihara dan memberi manfaat dan memberi mudarat, dan banyak lagi. Jadi semua perbuatan tu Dia belaka. Panggil tauhid rububiyah. Mana tauhid, mana kita bubuh tu pada Dia saja, orang lain tak mampu, orang lain tak boleh, hanya Dia sahaja. Maka hanya Dia saja mampu berbuat, tu panggil tauhid. Nampak? Ni Dia boleh buat kot, kita boleh buat kot, tak tauhid dah situ. Jadi ada dua dah situ. Dah kawan kita pula seorang lagi, jadi tiga. Dah hanya Allah saja. Jadi bila kita dalami maksudnya, yang ini kita kena putuskan di dalam hati bahawa tiada yang menjadikan melainkan Allah Ta'ala. Putus dalam hati ni maknanya ikat kemah, tidak lagi boleh tanggal, menjadi i'tiqad. Bukan maknanya kita dengar saja, dengar saja tapi tak putus. Putus ni maknanya pegang kemah lah. Tak usah marilah hal lain, tak berganjak dah. Tu panggil jazam. Al-jazmu maknanya putus. Hanya Allah yang menjadikan. Tak ada orang boleh menjadi. Dan menjadi apa? Ni menjadi segala perkara ni. Allah saja yang menjadikan langit, Dia yang menjadikan bumi, Dia yang menjadikan manusia, gunung, ganang, bukit, bukau, hayawan, burung, ikan. Dia saja yang menjadikan. Kita tak boleh. Nampak? Anak kita boleh buat. Tak boleh buat anak. Nak buat gua ni anak. Kalau boleh buat orang nikah, boleh anak lelaki. Ada nikah tak boleh anak? Ada. Pasal Allah yang menjadikan, bukan mu nikah boleh anak. Nikah hanya sabab musabab sahaja. Allah yang menjadi. Dia tidak ada boleh anak, jumpa doktor, dah jumpa doktor boleh anak. Tak boleh juga kalau Tuhan tidak menjadikan. Kalau Tuhan nak menjadi, tak nikah boleh anak. Tak ada belaki pun. Natu tak ada, cucu boleh. Kerana Tuhan nak menjadi.
Kalau bermakna kita yang menjadikan anak kita, maka ikut turut kita atas kehendak kita. Dah kita buat. Macam kita buat kursi, kita buat rumah. Nak buat tu bukan atas jalan khalqum. Hak tu sambung je benda hak Tuhan jadi belaka. Kayu Tuhan jadi semi, Tuhan jadi batu, Tuhan jadi habis, Tuhan jadi belaka. Zinc atap Tuhan jadi belaka. Kita hanya sambung. Jadi rumah orang panggil rumah. Kalau pelerah mula orang panggil papang, panggil besi, panggil paku. Nah, masa dak jadi rumah tu papang tu, buat mari papang 2 tang. Siapa buat papang? Allah buat. Nah, besi paku tu skru apa dia buat? Allah buat. Dalam bumi nak korek lah. Nah, bila kita sambung bubuh kayu, bubuh tu, bubuh ni, bubuh atap, bola atas, orang panggil rumah. Bukan kita yang buat pada sebenarnya, cuma buat pada percakapan. Yang buat Allah Ta'ala. Kalau kita buat rumah, contoh, kan rumah kan dia ikut tukang. Nah, tukang dia ikut dia. Tukang ikut dia ke ikut tuan rumah? Ikut tuan rumah. Kalau tukang kata ikut anda aku kan, nama gotohnya ke tuan rumah. Tukang dia dah ikut tuan rumah, dia buat masuk ruang tamu tu, lalu ikutlah jambang tu, baru masuk dalam ruang tamu. Faham? Lalu ikut bilik air dulu, masuk ke dalam bilik air, lakoh ikut jambang, ruang tamu. Tuan rumah tak apa buat ni? Dah aku tukang, anda aku kan. Kena ikut tuan rumah. Maka siaplah rumah yang dibuat oleh tukang tu, dia bukan buat, dia tukang saja. Nah, mengikut kandak dia. Tak ada lagi kita buat rumah dah ikut kandak kita. Nak pakai lepor kayu, pakai susun kayu, boh kayu, boh paku, boh semi, lepas tu letup bong jadi rumah. Orang dah dia gana-gana pun tak dia nak buat gitu. Dia ikut kandak kita lah. Nak kita potong baju, dia tanya pula nak kocek 3, kocek 2, kocek 3. Depan belakang bawah belakang. Depan ramah dah rawak, kocek belakang. Dah. Jadi dia ikut kita siap lagi. Maka dah anak ikut kita tak? Ikut tak? Tak pasal bukan kita tukang buat. Kalau kita tukang buat macam kita buat baju, mesti ikut kita. Nak? Dah anak kalau kita beranak, bini kita nak beranak ni, tengah mengandung ni 7 bulan. Nak anak putih ke hitam? Ya tak? Tak usah tanya orang putih, tanya orang hitam. Dia nak putih ke? Nak? Dia nak mata somel bulat ke mata ripit? Mata bulat. Nak sihat ke sakit? Sihat. Nak rambut ikan wawa perang itu ke kerah macam beruh jambang? Nampak? Dah tubik gitu tak? Dah. Baju lain pasal tu tukang baju, tukang potong. Hak ni bukan kita. Ni kerja Allah Ta'ala. Nampak? Jadi kita tidak berdaya pun membuat apa-apa. Semuanya adalah perbuatan Allah. Cuma kita je bila Tuhan buat ngaku hak kita. Ni bumi ni ngaku macam hak kita. Berasa langit dia hak kita. Bila kita ajak balik berhukum dengan hukum Allah, dia kata kita negara Malaysia tidak akan mengikut hukum dalam Quran kerana kita masyarakat majmuk. Nampak? Padahal kita bumi Malaysia ni siapa dia buat? Allah yang buat. Langit yang kita junjung, Allah Tuhan punya. Ni oksigen yang kita sedup hari-hari napas ni Tuhan punya kan? Kementerian Kesihatan lepas bagi-bagi lepas. Orang boleh nyawa ramai-ramai. Bila boleh Tuhan beri kuasa sikit, ngaku hak kita. Lawang tokeh terus. Lawang ulama, lawang nabi, lawang Islam, lawang agama, lawang hukum, lawang semua. Pasal apa? Pasal hijab lah. Dibelenggu oleh nikmat yang terlampau banyak. Dah bila nak balik kepada Islam mula, kat gigi acul lebur ni orang serang habis negara Malaysia. Dalam keadaan dah nak lawan dah, situ netuk, situ hacur, sini hacur, baru nak balik pada agama. Semuanya perbuatan Allah. Tak ada siapa yang boleh berbuat. Dah yang kita buat jadi berbetulan dengan kehendak Allah. Kalau Tuhan tak kehendak, tidak akan jadi walaupun sebesar kumang. Dan tidak ada yang memberi rezeki melainkan Allah Ta'ala. Tak ada orang boleh beri rezeki. Datuk ayah kita boleh beri makanan ke kita? Rezeki Allah. Kalau Tuhan tak benar, tak apa. Rezeki daripada Allah. Sebab tu jangan bimbang rezeki. Kita ni ragu, orang Islam pelik. Sepatutnya dia beragama dengan agama yang hak, agama sebenar. Kerana agama ni datang daripada Allah, Tuhan yang sebenar. Orang kafir agama lebang, Tuhan lebang, kitab lebang, semua lebang lagi. Kita betul lah ke? Tuhan sebenar, agama sebenar, Nabi sebenar, kitab sebenar.
yakinlah sepatutnya dengan rezeki. Kerana Allah saja yang beri rezeki. Orang lain tak boleh beri rezeki. Kalau Tuhan tak izin, kita nak suap, satu titik air tidak akan masuk dalam mulut mak kita yang sedang sakit. Tak masuk. Nelih jebok tebik luar. Nak? Kan kita sembah Allah. Sebab apa kita sembah dia? Pasal dia Razak. Dia yang beri rezeki kepada kita. Rezeki ni benda nasi, pitih. Ar-rizqu ma yang fa'uka. Rezeki ni perkara-perkara yang memberi guna kepada kita. Nasi beri guna, boleh makan kenyang, rezeki. Pitih berguna pada kita, boleh buat beli, rezeki. Baju boleh pakai tak sejuk, rezeki. Kereta boleh buat pergi jalan jauh, rezeki. Itu semua rezeki. Tanah rezeki, boleh diri rumah. Rumah rezeki kita, kerana kita boleh berlindung pada hujan dan panas. Nak? Anak kita rezeki, kerana dia akan mendoakan kepada kita, menjaga kita bila kita tua kat lagi. Nak? Maka semua tu Allah yang bagi. Nak? Dan dia beri itu atas kandak kita minta, tak? Atas apa yang dia nak. Tapi yakin tidak ada pun orang yang berkongsi dengan Allah dalam memberi rezeki kepada seluruh makhluk. Rezeki bukan manusia saja, seluruh makhluk. Nampak? Natang-natang tu Allah yang beri rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi. Tidak ada seekor habuk pun binatang yang ada di atas muka bumi. Nampak? Illa 'ala Allahi rizquha, melainkan atas Allah seorang saja yang menjaga rezekinya. Allah lah yang beri rezeki rimah. 3 beranak, nak petang ni makan dia, lusa makan dia. Nak anak-anak hak duduk dalam kayu berjuta-juta ekor, Allah telah siapkan rezeki dia. Semua hak duduk dapur rumah kita tu rezeki dia banyak mana hari ni. Nak semua tu Allah Ta'ala, bukan pakat, bukan ada satu maknanya persatuan pula tukar jaga dak. Allah Ta'ala seorang belaka. Jadi kita hak semayang ni tiba-tiba takut rezeki tak cukup. Nak takut tak cukup makan. Lepas tu dengan orang kaya, anak 2 orang. Sebab apa? Takut kat gini bila-bila susah ekonomi gitu gini. Padahal dia kaya. Nak doktor pakar 2 orang yang nak. Tak dia lebih-lebih susah lagi nak makan kedarah payah. Padahal dia doktor pakar. Nak doktor pakar takkan 800 gaji. Tak ada 8,000. Dah 8,000 tak cukup makan kedarah anak. Nak jangan sok tentang rezeki. Hak gaji kecil pula turun bawah doktor pakar cakap lapang, bawah jaga. Nah, dah lah kecil orang tu. Tuyu nampak bodoh 13 nak. Faham beranak. Nampak? Dia tak sok tentang rezeki. Ni nak takut kalau gisu kan, tak boleh fitih gisu kan bila-bila. Berat menanang terus. Indu tu duduk dalam ketik tu. Curang lanjut tu alik kanan nak pergi bandar, alik kanan kat selekoh mau. Nampak? Tengah beki ni tambah tangan. Nampak? Nampak ada 3 orang duduk kabat atas duduk beki dia. Nak dalam tu ada Tok Imam dia. 3 lain ni. 3. Baju dah akal perut ke timur Cina perut. Nampak? Tak bimbang sikit lapar ke apa, tak jalan tugas mu. Ada dah lagi dekat dengar anda pada faham? Nampak? Padahal tubik cari makan takkan. Nak duduk ngatik gitu sama. Nak menjala anak. Bini mari kata papedong dengan bola tendang ni. Ada apa-apa padahal sembah batu. Tuhan wi kenyang. Perut jetik bunyi keteng. Nampak? Pasal apa? Kenyangnya. Sembah berhala, Tuhan jamin kenyang nyanda. Kita sembah Allah, takut tak boleh rezeki. Bodoh pada Hindu. Betul tak? Dah. Kan kita sembah Allah kan? Kita bernabikan Nabi Muhammad kan? Kekasih Allah. Dah takut dia lagi. Takut benda dah dalam bab rezeki. Kalau Tuhan nak beri kita, tak ada orang boleh halang. Kan saya suruh orang ngatik kan? Lepas pada semayang, orang ngatik. Kalau Tuhan nak beri kepada kita, tak ada orang boleh halang. Kalau Tuhan nak halang, tak ada orang boleh beri. Ingat tak? Zikir. Cuba baca kali. Sudah kredit je dah. Tik Mang. Bukan.
Siapa ingat? Cikgu? Ha? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Nampak? Ya Allah, ya Tuhanku, tidak ada orang yang boleh memberi, tidak ada orang yang boleh menghalang jikalau kau nak beri kepada aku, dan tidak ada orang yang boleh beri kalau kau yang menghalang. Tujuan wirid tu bukan nak suruh sedap lagu, bukan nak suruh sedap goyang pala pas mayang, bukan nak suruh tajwid, nak suruh kita berakidah. Selepas kita bangun daripada wirid tu, ingatlah, tak ada orang boleh sekat rezeki aku, dan kalau Tuhan sekat, tak ada orang boleh tolong. Baru kemas wirid. Tak? Ni nampak kereta. Kereta hak Allah. Pemde maksud. Tak tahu setara orang sebut atak. Nah. Allahumma la mani'a lima. Ya Allah, mani'a lima. Tidak ada orang boleh halang ma akan rezeki a'taita yang kau nak beri kepada aku. Wala mu'tiya lima. Tidak ada orang boleh beri ke aku jika manakta kau halang. Dan Tuhan nak beri kita, tak ada orang boleh sekat lah. Kita lari, pitih jauh. Sungguh. Dan kita nak Tuhan tak beri, buka kedai, tak masuk pitih kepeng. Sama pula di bandar orang 100.5. Faham tak? Tolong awak dah buka kedai apa semua. Nak bahan ini kalau tutup tang kan boleh 300-400 hutung. Nak pagi-pagi hari pergi bandar orang siapa dengan bagian siap tang apa semua, tengok hatnya kotor apa semua, 200.5 denda. Nengung tak. Faham? Padahal usaha dah Tuhan tak memberi. Nak bangun pagi tokek kedai sebelah, dak mari sekarang. Dak mari tarik, tahu dah orang nak mari hari ni. Tutup kedai. Malah nak pergi aku relax di rumah. Dia relax di rumah, orang mari atau pukul 8. Hutang hak baru ni 300.5. Faham tak? Molek-molek ada masuk 300.5. Padahal dak maya subuh lagi 8.30 pagi. Baru bangun tokek. Faham tak? Orang mari atau piti. Apa? Dah Tuhan nak beri. Nah. Rumah PPRT, nampak? Orang ni tak layak. Dia tak ambuh pun. Ni berlakulah. Besuk pasal. Nampak? Oleh kerana bila dia ada beranak, dia anak beranak punya pasal, dia tak ambuh pun. Kerana dia mampu, dia ada rumah dah. Dia boleh beli rumah molek lagi. Dan dia tak ambuh. Borang tu dipulang balik, dapat. Dah Tuhan nak bagi ke dia. Hak minta dak boleh. Dak cakap nak cok dia keke. Ada mari. Nampak? Tunggu tu masalah rezeki, dah sebimbang lah. Jalan tugas sudah, semayang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, keluar zakat dan begitu begini, siapa masih mari dengar. Tak usah takut. Nak bersama dengan ulama. Ni nak bersama dengan ulama, takut tak boleh rezeki, takut begitu, takut begini. Tak usah takut benda. Kita bergantung dengan dahang yang paling kukuh, Allah SWT, yang tidak akan patah dulu kini selama ni. Gantung dia orang, bilicin. Tak kemas gantung dia orang. Gagah lah, sedap lah ni gantung ke datuk tu. Berok boleh sama wajah dadak. Datuk dak naik nama calon orang lain pula naik. Mampu kerah kita. Nengung biar pagar. Dah naik orang lain takkan kita pula. Orang lain pula ayang ramai. Kalau hak kita, rezeki kita hilang dah, boleh balik. Kan banyak orang berlaku. Hilang dah, jumpa balik. Motosikal hilang 2 tahun dah hilang. Mana dia tak kenang dah. Tak ingat sikit dah. Jumpa mula motosikal, molek-molek ada. Boleh mula motosikal molek-molek ada. Pasal Tuhan nak beri ke dia rezeki dia lagi. Kalau hak bukan hak kita, baru buat balik 2 hari kereta licin bahan dia orang. Menengung atas tangga rumah. Dak buat lagi dia orang potong wajah. Sungguh hilang, tak ada apa-apa. Hak kecek kita kat lipas hilang. Hilang lipan nangi. Kata kan nangi tak imang lipa ambil tu orang. Nampak? Aduh, akan sampai hitang lah dulu. Sungguh banyak yang berlaku tu supaya kita tauhid.
Yang berlaku kejadian balik ke Allah Ta'ala. Nah, cerita-cerita yang berlaku di keliling kita, semua tu tauhid belaka tu. Bab rezeki macam-macam bab ni, satunya bab rezeki. Sebab orang yang tak yakin dengan rezeki daripada Allah, orang ni syirik. Ni masalah tauhid. Tauhid dia bukan fiqh. Fiqh tak apa, dia boleh sok, boleh zon, boleh wahang, boleh yakin. Yakin ni yakin memang aku tak ketuk lagi, tu yakin. Tak ada masalah. Zon boleh, berat belah tak ketuk. Nak, sama berat, sok, ketuk kedok, ketuk kedok, ketuk kedok, tu be. Yakin ketuk. Tak apa waktu. Tapi dalam bab tauhid mesti kena yakin, tak boleh kurang 1%. Mesti 100%. Hanya mu ya Allah yang beri. Kalau Tuhan beri, masuk dalam perut kita, memberi manfaat kepada kita. Makan roti kedai kopi, ambil paung bodoh se. Nak, dan cicoh catut ayam. Ketuk catut ayam, ketuk lagi. Nampak? Berunuh bagi 4 orang, 4 ekor lalarok. Nampak tak? Padahal kita pegang dah. Nak, apa ayam catut? Nak, kita kata ayam bodoh, kita bodoh. Ayam tak bodoh, ayam dengan perintah daripada Allah. Nak ajar kita bahawasanya walaupun mu yang bayar, tapi tulis dah rezeki tu rezeki ayam, maka jadi hak dia pada hari ini. Aku pegang dah. Tak usah kata tak pegang lagi. Dah kita hak dalam tangan orang nak rebut bahan kita. Aduh. Nah, hak tangan kita Tuhan tentukan hak orang lain. Maka maksum terbahagi. Dari tangan kita dia jadi rezeki yang maksum yang dibahagikan kepada makhluk yang lain. Bor dalam mulut dah. Tengah bor dalam mulut, cicoh sekali air kopi, bor dalam mulut. Mari kawan lama terbang atas belakang, bang atas kawan. Tubik sembuh. Gelolek atas kawan kita. Faham tak roti? Nak keluar balik daripada mulut. Pasal bukan rezeki kita. Telang dah. Mutah pula. Telang dah roti. Nak jeluak dia sampai kat tekuk belahak, tubik balik. Dia sebut lepas tubik roti aku hari ni. Faham tak? Kadang-kadang duduk dalam perut dah, tidak jadi rezeki. Dalam perut dah makan lama, dah macam cicah kat roti di Terengganu tadi, nak pergi kota baru. Nak duduk dalam perut dah roti, siapa besuk tengok, tiada halangan, hanya peluang. Tubik balik. Faham tak? Tak ada rezeki. Tu contoh, faham tak? Dalam perut dah, tak jadi darah, tak jadi daging, tak jadi lendir, tak jadi tenaga, tak jadi kalori, tak jadi zat. Tubik bodoh gitu. Nah, tu senang. Lepas tu umat ni umat tauhid. Nah, balik ke dia belaka. Dan tiada ada yang menghidupkan melainkan Allah Ta'ala. Dia yang menghidupkan. Siapa masa hidup? Siapa masa hidup? Nak dalam kandungan hidup. Kalau Tuhan kehendak, hidup. Tak kehendak, tidak hidup. Nak mati budak dalam kandungan. Nah, yang menghidup bukan orang lain. Bukan doktor, bukan obat, bukan hospital, bukan Messi. Itu semua ikhtiar belaka. Doktor bukan menghidup, dia mengobat saja. Nak, Messi tukar layang. Nak, bukan dia yang menghidup. Banyak berlaku bila ayah dia selamat, baik dah sakit, terima kasih pada doktor yang telah nampak menyelamatkan nyawa ayah saya. Dan dah boleh selamat nyawa. Tak sampai masa. Nampak? Patut yang menolong. Nak, terima kasih kepada doktor kerana menolong ayah saya ketika ayah saya sakit dulu. Baru betul. Ni menyelamatkan nyawa. Dah, tu kerja Allah Ta'ala. Dan tiada yang mematikan melainkan Allah Ta'ala. Hidup dan mati dia belaka-laka. Sampai masa dia nak hidup, maka hidup. Tak usah kata orang, kalau dia nak hidup, batu hidup. Batu cek jadi besar. Nak, dengan kehendak dia. Dah tak lagi berobat hospital boleh, tapi dengan akidah kita pergi. Esok nak pergi masuk, nak pergi hospital, nak pergi berobat pasal sakit lutut ni, kata ni orang tak molek apa semua, nak suruh doktor cek apa belaka. Minta dengan Allah Ta'ala tu. Nak, pasal esok nak jumpa makhluk. Makhluk ni hak martabat bawah. Allah Ta'ala martabat tinggi. Maka minta dengan Allah lu malam ni. Sebab tu Nabi kata, iza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu nak minta tolong dengan Allah. Hadis ni bukan larang minta tolong dengan manusia. Hadis ni melarang kita
melupakan Allah dalam meminta tolong. Minta dengan Allah Ta'ala tu. Ya Allah, ya Tuhanku, sembuhkanlah penyakitku. Esok aku nak pergi hospital jumpa doktor. Baru comel. Ni dak cari dengan doktor dulu, dengan Messi dulu, dengan klinik dulu, dengan hospital dulu, dengan tomoding dulu, habis dah. Dak jadi juga. Baru teringat, mayang ajak pula. Kediang sekali. Allah ni kediang sekali. Dia nombor satu. Iza sta'anta fasta'in billah. Bila mung nak minta tolong, minta dengan Allah. Bukan tak boleh minta manusia. Dengan Allah dahulu sebelum minta kepada manusia. Nampak? Batu kita kena baca 17 kali. Kalau kita baca 16 kali, dak sah semayang kita. Iaitu surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku beribadah, dan hanya kepadamu, tidak masuk orang lain. Sekor habuk pun. Nampak? Nasta'in, iaitu aku minta tolong. Allah dah kata nasta'inu iyyaka, kami minta tolong kepadamu. Tapi iyyaka nasta'in, hanya mu, tak ada orang lain, aku minta tolong. Hakikat ayat ini, hanya mung yang boleh menolong. Dan kalau aku nak minta tolong, aku minta dengan mung dulu, baru aku minta dengan makhluk. Baru tu. Nah, ni bebek baca. Akhir sekali minta tolong dengan Tuhan. Mayang ajak lah kali. Nah, mayang ajak nombor satu lah. Esok nak pergi klinik malam ni semayang ajak. Nak minta dengan Tuhan dulu. Hak makhluk. Hak khalik dulu. Dia tu mayang ajak dah. Panggil dah orang mayang. Dah mu mayang tak? Kita tak mayang, panggil orang mayang. Bahasa dengan mu yang sakit. Mu tak mayang ajak. Suruh orang semayang. Nah, kita semayang atas. Kalau Tuhan nak mematikan, tak ada sakit mati. Ada sakit benda? Tak ada. Matilah tidur gitu. Sengih. Dah mati. Nampak? Tapi kalau Tuhan nak menghidupkan dia, nak kena langgar tak mati. Patah pak ni tekak masuk sepanah hidup. Keting masuk skru, cek skru lori ni. Keting. Nak sambung situ, sambung ni. Mulai ada jalan ni. Mulai ada macam robot jalan. Tapi hidup. Nak tepuh di lori minyak, melambung 3 kali, sakut atau bakok terus. Nak hidup juga. Tapi kalau Tuhan nak suruh mati, mati dalam keadaan tak ada sakit sikit pun. Lepas tu budak jatuh daripada pelak cekak 18, dak mati, patah peha. Dak orang tua jatuh dari katil. Jatuh katil, mati. Harian Metro tahun 2005 tu. Dak jatuh katil. Anu cekak 18, pelak keliling. Kau jatuh, patah peha. Budak cek umur 9 tahun. Pasal apa? Allah yuhyi wa yumit. Dia yang menghidup, dia yang mematikan. Nampak? Bukan jatuh tu wajib mati. Dah tekad 18 bawa terah terjun kali esok. Pasal 18 lah, tekad 8 tau. Tak? Pak Imam mana? Pak Imam tu tekad 2. Dah. KO terus. Budak tekad 18. Tak mati, tulang lembek apa semua. Nak. Orang tua umur 40 lebih. Jatuh katil. Dah bini besar, tidur malam, bini buat kuik gitu ke, berebok mati tu. Orang puang kau jahat tak mau dia. Dah tu kejadian yang berlaku waktu baca surat khabar tu, dia ada guna kok. Tauhid kat situ, kejadian yang berlaku tu semua tauhid berlaku tu. Waktu ru'yatul kasrah lil wahdah. Tengok segala kejadian yang begitu banyak, tapi balik kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu cara dia. Tapi kita tidak ambil pengajaran. Lepas tu afala tatazakkarun, kenapa kamu tidak ambil peringatan? Yang ini dengan apa yang berlaku di sekeliling kamu. Kita ingat ngaji ni bukan kita aib dah. Apa yang berlaku sekeliling kita adalah tazkirah, satu peringatan. Baru ni dia tunjuk dalam National Geographic. Apa benda ni? Rimah kumbang. Rimah bintang. Rimah bintang ni dia takak rusa. Rimah bintang ni dia gagah. Rusa tu speaker dia boleh pegang dengan gigi dia buat naik tokok. Nampak? Kalau citah ke singa dia tak gerak nak tu. Dia boleh heret kubah seekor bubuh tokok. Tu rimah bintang, hak bintang. Jadi dia takak monyet, besarlah monyet, tina. Takak makan. Bila makan, tengok dada ada anak kecil lekor. Anak kecil, anak monyet. Tengok cerita tu. Ada anak monyet lekor.
Nak makanan dia nak monyet lah. Kalau kita habis makan nasi sepinggang, ada termosa suti. Puaklah mulut apa? Nak bagian suci mulut. Nak. Tapi Tuhan punya kuasa. Ni ambil pula anak monyet tu pasal anjing liar mari nak kekah, ambil warna tawakak, jilat pula. Bela molek-molek ada. Nampak? Padahal dia rimah bitang. Dah termosa depan muka. Nak. Udah mak makan. Anak dia tengok siang tak ada mak, dia jilatnya peluknya apa. Nak. Tu pengajaran tu. Siapa masa mati. Tak siapa masa rimah bitang tulkan jilat dia. Nak. Jadi tak ada pelik benda-benda yang berlaku semua ni dengan izin daripada Allah Subhanahu taala. Mati bukan kerana apa benda ni apa benda ni tindakan-tindakan yang berlaku sabab-musabab, tapi mati Allah yang mematikan. Begitu juga bukan malaikat maut yang mematikan. Terus kata lain, malaikat maut tak boleh mematikan. Tu ayat kata kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakanlah mematikan kamu oleh malaikat maut yang Allah wakilkan kepada kamu. Dah tu mana? Tengok tafsir dulu, jangan tafsir sendiri ayat Quran. Nah, buka tafsir-tafsir muktabar. Maksudnya Allah perintahkan malakul maut sebagai wakil untuk mengambil roh kamu. Bila ambil roh, dia yang mematikan. Tak, dia tugas ambil nyawa saja. Yang mematikan Allah Ta'ala. Bila ambil nyawa, Allah mematikan seseorang. Malaikat maut tak ada kena-mengena sikit pun dalam mematikan makhluk. Itu tugas Allah. Dan tiada yang menurunkan hujan melainkan Allah Ta'ala. Wa anzala minas sama'i ma'a. Dan kami turunkan akan hujan daripada langit. Allah yang turunkan hujan, orang lain tak boleh. Kajian sains hujan ni dia kumpulan molekul-molekul air duduk berkumpul dalam awan. Tu kajian dia. Tapi yang menurunkan hujan tu ke bumi Allah Ta'ala. Turun masuk dalam tanah. Jadi sungai, jadi tali air, jadi tasik, jadi kolam, jadi laut, jadi macam-macam. Dan naik balik diserap oleh cahaya matahari, naik balik berkisar-kisar. Semuanya adalah kerja Allah Ta'ala. Kita tukang kaji, lepas tu tulis buat rekod. Bukan kita tukang buat. Ulama pakar sains yang mengkaji hujan tu, dia tukang buat hujan. Tak, dia kaji hujan je. Yang tukang buat Allah Ta'ala. Sebab tu pengkaji tak boleh lawang pencipta. Lawang pencipta. Dia tukang buat kan. Dan tiada yang meliharakan kesekian makhluk melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja manusia Allah jaga, semua benda Allah jaga. Pokok kecil tak tumbang, pokok besar terbalik ribut. Pokok besar patah. Bahang tu Kedah 007. Terbelah dua Kedah, muncul orang tak ada. Dah mana tepi tu ada pokok kecil. Dah kena kira pokok kecil dengan pokok besar mana gagah. Gagahlah pokok besar. Nampak? Semua berlaku dengan kehendak Allah Ta'ala. Dan tidak ada yang memberi mudarat melainkan Allah Ta'ala, dan tiada yang memberi manfaat melainkan Allah Ta'ala. Baik dan buruk semua datang daripada Allah. Allah beri kepada kita akal dan fikiran. Akal kita ni ada belaka. Orang Islam ada akal, orang kafir ada akal. Tuhan tak beri akal saja, Tuhan beri kitab Al-Quran kepada kita. Al-Quran inilah yang mengasuh akal kita supaya berfikir dengan fikiran yang diredai oleh Allah. Orang kafir fikir akal dia ada, tapi dia tidak ada kitab yang membimbing fikiran dia. Sebab tu dia fikir jadi rosak. Nampak? Benda-benda hak punah jahanam. Sebab tu kita akal bukanlah sebagai Tuhan. Akal bukan sebagai pemutus kata. Akal ni hanyalah untuk membantu kita memahami agama dia. Oh putih, akal itulah Tuhan dia. Logik dengan akal, dia pakai tu. Tak menasabah dengan akal, tak pakai. Lepas tu learning amal, tolak hari kiamat, tolak azab kubur, pasal apa? Tak masuk akal. Akal musuh mana? Musuh mana dengan otak manusia? Manusia ni akal dia lebih daripada hayawan apabila dia dibimbing oleh Al-Quran. Kalau Al-Quran tak bimbing, akal dia kalah.
lebih lagi. Allah tak jadi yang terbaik, tak jadi makhluk yang paling hebat atas nama akal. Nampak? Komunis ada akal, ada. Tapi akal dia tidak digunakan mengikut saluran yang benar. Maka dia tolak adanya ketuhanan. Dia ada akal kok, komunis. Dia ada pakar sains, pakar kimia, pakar fizik, pakar matematik. Komunis Rusia ada. Mana dia berakal. Nampak? Tapi akal yang bodoh, akal yang tidak cerdik, menolak konsep ketuhanan. Maka komunis cerdik lagu mana pun, maka bila Tuhan tak ada, akal dia bodoh lagi. Dan tiada yang mengampuni segala dosa melainkan Allah Ta'ala. Padri tak boleh mengampun, tok imam tak boleh mengampun, tok guru tak boleh mengampun. Macam-macam ajaran sesat. Tak usah kata seluruh dunia. Yang didaftarkan di Malaysia ni saja. Ada 65 ajaran sesat hak berdaftar di pejabat agama. Bukan pejabat agama benar, yang buat report, yang ada kes, ada rekod. Ajaran sesat. Nampak? Tok guru boleh hapung. Nah, anak murid buat mari kain putih, kain pelekat, cap gajah duduk. Lepas tu kerah maknanya 50 riyal, wi ke tok guru tok tangan atas dahi, baca, beres, apa dosa. Nampak? Ada juga orang percaya buat tok guru. Faham? Nampak? Tak ada orang boleh mengapung Allah Ta'ala. Dosa kita Allah Ta'ala saja. Nampak? Hak Kristian memang lebang awal-awal dah. Padri boleh mengapung. Nah, dah padri, siapa nak apung dia? Tak padri. Nah, dak nikah padri tapi liwat mana pula? Sama-sama padri. Nah, sister dak nikah jadi lesbian pula. Dah dia melawani fitrah. Fitrah manusia lelaki puan dia kena nikah. Direka ajaran baru tambah dalam ajaran Nabi Isa, wak tambah padri kalau kerja dengan Tuhan tak boleh nikah, haram. Lawan fitrah. Pasal apa? Pasal ra'ikan Nabi Isa dak nikah. Nabi Isa dak nikah bukan tak mau nikah, dak sampai masa nikah lagi. Digi kata Nabi Isa larang dia nikah. Yang boleh nikah rakyat biasa. Akhirnya fitrah padri pun ada nafsu tak? Ada pistol. Waktu berlaku di England, di Europe, di Belgium, di Amerika, padri lewat kanak-kanak. Dah pasal nafsu ada. Nak sister puang nak zina dengan orang ramai. Nak macam-macam skandal. Tu semua tu ajaran tipu belaka. Hak kat kita ni macam-macam peseng. Ratik dalam gelak sekali dengan orang puang. Nah, orang puan laki buat bulat. Tengah tok imam tok guru. Sebeh susah bola tani, sebeh. Ada juga orang pergi ikut. Nak walaupun dak pakar pun orang kutip juga. Itulah likulli saqitah laqitah. Tiap-tiap yang buruk yang gugur itu ada juga sama-sama orang kutip. Walaupun dak pakar awal pun orang ngaji juga dengan dia. Nak mata ajaran sesat dak ramai pun ada juga 20 orang nak murid. Dan tidak ada yang memberi bekal melainkan Allah Ta'ala, iaitu yang menghasil menjayakan segala-gala melainkan Allah Ta'ala. Kalau Tuhan izin, basikal je rohit sapa ke mamang. Kalau Tuhan dah izin, Mercedes baru telikuk diri muda, dak dang sapa mana-mana. Tayar pak-pak tak kata bumbung ada ke bawah. Pasal apa? Semua biiznillah. Kalau Tuhan izin, nak, maka orang yang mati tak ada orang baca doa ke dia pun, Allah jadikan dia tu terang kubur, cerah kubur. Tapi kalau Tuhan dah izin, 3 kali baca talqin, Arab sekali, bahasa Malaysia sekali, Mongolia sekali, tak jadi apa juga kerana Tuhan dah izin. Nah, ngaji khatang 7 malam 7 hari kubur pun dah Tuhan dah izin, tetap kena katok di dalam kubur. Dan akhir sekali dikiaslah olehmu barang yang lain daripada segala yang tersebut. Jadi kita kiaslah segala kejadian. Lepas tu kita kena ingat Allah Ta'ala sama. Bangun tidur, nak tidur dalam semayang, luar semayang. Kejut benda, ya Allah, kata gitu. Nah, supaya jadilah kita ingat Allah dalam segenap nafas kita. Tak boleh tiap-tiap nafas pun mana ada samalah juga kerek mari ingatan kepada Allah dalam kehidupan. Pasal kita ni umat berdosa. Nah, kita banyak dosa. Dosa mata, dosa tangan, dosa kaki, dosa telinga. Nah, maka dengan mengingat Allah tu, Allah jadi sayang kepada kita. Bila Allah sayang kepada kita, jadilah kita bila sayang kepada orang terlalu sayang, maka hak buruk dia kita tidak akan nampak lagi. Maka bila Allah sayang kepada kita dengan sebab kita selalu ingat kepada Allah, maka hak buruk kita Allah lupakan sahaja. Nah,
maka tiada memberi bekah api pada menghanguskan. Wallahu a'lam. Tengok soalan. Semasa saya dalam perjalanan mengantar ibu saya ke rumah, suami saya menelepon saya dalam keadaan marah, dan suami saya ada melaporkan taklid pada saya yang berbunyi, sekiranya engkau pergi ke rumah mak, maka aku ceraikan engkau hari ini. Saya mendengar dalam keadaan kurang jelas. Saya terus menghantar ibu pulang ke rumah ibu saya. Sebulan kemudian suami saya tanya dengan saya, adakah saya pergi rumah ibu saya? Saya jawab, ya. Maka dia mengaku bahawa dia telah melaporkan perkataan, sekiranya engkau pergi ke rumah mak, aku ceraikan engkau hari ini. Jatuhkah talak taklid suami saya terhadap saya? Apakah hukumnya sekiranya saya masih bersama dengan suami saya kerana suami saya beranggapan tiada apa-apa sehingga mahkamah menjatuhkan hukumannya? Suami dia kata, kalau mu pergi mak mu hari ini, maka aku ceraikan kamu pada hari ini. Nampak? Jawabnya, kalau dia pergi pada rumah mak dia, maka jatuhlah satu talak. Yang tak jatuh ni, dia ni, kalau mu pergi rumah mak mu ini, aku akan cerai kamu. Ada lebuk akang, tak jatuh talak. Kerana akang belum cerai lagi. Tapi kalau aku ceraikan kamu, maknanya sekarang aku ceraikan kamu, atau telah aku ceraikan kamu setelah kau sampai ke rumah mak. Nah, tapi kalau kata aku akan cerai mu, kalau mu pergi rumah mak mu, tidak akan jatuh talak. Melainkan bila dia pergi, suami kena lapas sekali, aku ceraikan kamu, baru jatuh. Jadi dalam kes ni memang telah jatuh. Kemudian dalam kes mahkamah syariah, mahkamah ni nak mengesahkan saja. Faham tak? Betul ke tak kalang gini, lapas gini? Nak bak kalau kalang gini memang jatuh dah. Dah jatuh pada hari mahkamah ke pada hari hak berlaku? Jadi tujuan mahkamah, sebab sekarang ni ramai orang jahil dalam bab nikah kahwin. Dalam bab cerai tolak ni ramai sangat jahil. Tak ramai orang yang tahu. Maka sebab tu nak kesah di mahkamah. Sebab kadang-kadang oleh kerana kejahilan pasangan, hak cerai dah dia kata tak cerai lagi. Hak tak cerai dia kata jatuh talak. Jadi bahan-rambang sekali. Jadi dia adakan mahkamah syariah tujuan nak memastikan, nampak, adakah berlaku perceraian apa ataupun tidak. Nampak? Lepas tu duduk bersama gua ni. Kalau jatuh dah perceraian, kita duduk bersama. Dalam mazhab Syafi'i, hukumnya haram dia jimak isteri dia. Nampak? Ni ingatlah kalau berlaku perceraian dalam edah lah. Jika cerai jimak juga tak jadi rojak dia panggil. Dia dalam mazhab Syafi'i mesti kena lapah. Aku rojak kamu menjadi isteriku, baru boleh jimak. Tiba-tiba dia tidur bersama, faham? Maka hukumnya haram, tapi tidak dikira zina. Faham tak? Bukan hukum zina, berdosa kerana istimta' dengan isteri dalam edah sebelum rojak. Dalam mazhab Hambali, jima adalah rojak. Nampak? Jadi caranya rojaklah segera. Nampak? Walaupun tidur dah 2 kali jima dah, katalah aku rojak kamu menjadi isteriku. Kemudian istighfar kerana kita melakukan kesalahan dalam masa iddah, iaitu jima isteri sebelum melapahkan rojak. Faham? Soalan seterusnya, kalau kita nak semayang tapi seluar kena najis, boleh tak kalau kita semayang pakai seluar kena najis? Sebab mazhab Maliki khabar boleh semayang seluar kena najis, cuma sunat je basuh. Macam mana pula tu? Damu mazhab mana? Jawabnya jumhur ulama mengatakan pakaian yang bernajis dengan najis yang tidak dimaafkan tidak sah untuk dibawa semayang. Jadi caranya pakailah pakaian yang lain. Dah seluar kita ambil, tuan ni kena kecing dah, tukarlah seluar lain. Dah ada selatu saja seluar, dah basuh. Basuh ni nak habis dah garik, setengah jandang kering. Kabar lah minggu lepas. Ambil lah kain itu, nak seluar sini kecing, basuh sini. Air kecing kena di seluar. Biasanya kalau kita pakai seluar, kita kecing, lepas tu kecing dia nitik kena di seluar. Biasa keadaan kawasan mana kena air kecing kat seluar? Cik kabar. Kalau kita pakai seluar, kecing di jabat apa semua, tak, biasa takkan kena sekolah kecing. Dah setitik 2 dah tak? Dah setitik 2 tu kena punggung, lutut, keting ke kat mana? Bahagian depan ni lah, kat zip ni.
Nak. Dan bukalah seluar tu. Walaupun duduk jabat pun buka seluar. Bubuh kat sinki. Ni sinki. Buh seluar. Nak. Ni seluar. Takkan nak terik gitu pula. Tak siapa dia pahit. Nak. Senang aja ni. Buka pahit. Lepas tu ramah gini. Ganyan. Dipanggil basuh. Lepas tu pada syarak. Lepas tu air lalu pula. Dengan qada kita kalau air banyak ni, air kecil sini turun tak gitu. Bawah. Turun dah lah. Maka ngelah air lalu pula. Nak, air lalu. Pas air lalu, tak mau perah pun apa, nak perah pun apa. Takkan balik luar. Nampaklah rasa sikit kalau jadi warna. Mudah je. Ni pada erti lah. Mana tak mayang? Luar ni kecil. Bodoh. Mu nak main futsal, mu boleh tukar baju, tukar apa, tukar kasut. Ini nak sembahyang. Baru ni rutuh pula kat Pasar Payang. Dah mana soalan? Belipak gitu. Boleh tak saya mandi wajib dalam tap mandi? Tandas rumah saya ada tap. Tak mandi tu lah bulat panjang tu. Ukurannya seperti tak mandi di bilik hotel. Jadi rumah dia ada tak mandi, kolam mandi tu lah, kubur mandi tu. Dah duduk dengur dalam tu. Nak, duduk main buih apa semua. Nak, duduk bila. Jadi dia nak mandi junuk dalam tu boleh, tak ada masalah. Dalam tim milu boleh kalau muat masuk. Tak ada masalah. Asal air tu air mutlak. Tak kira petuk modern hotel apa semua pun. Nak, dia tak kira bekas, dikira air tu. Air yang suci tak masalah. Tak ada masalah. Tim melu muat masuklah tim melu. Menyelam itu niat. Cuma maknanya kalau air tu tak sapa dua kolah, bila mu bakit daripada tu, air tu jadi mustakmal. Kalau air tu lebih macam sam penuh tak tu, mana lebih pada dua kolah lah, banyak lah. Ketika bila baca doa antara dua khutbah, Tok Khatib telah membelek-belek teks khutbah. Maknanya Tok Khatib tak qiyam. Apakah qiyam pada waktu itu masuk dalam rukun khutbah? Ketika bila baca doa antara dua khutbah, Tok Khatib belek-belek teks khutbah. Makna Tok Khatib tidak qiyam. Dah qiyam dia pula. Qiyam ni bangun berdiri. Kan duduk antara khutbah, dah duduk kan dia nak qiyam dah. Dia salah ni, tak ada tamak ninah kau. Bukan qiyam bah, tamak ninah. Nampak? Dia tak reti nak aja tamak ninah. Ni bahan qiyam. Boleh tahan dulu Tomanak Nina. Tomanak Nina kenapa kau? Rupanya tamak Nina. Apalah. Kata bodoh mari mengaji. Ini jadi cerdik. Sungguh dah rugi kita. Tekek dah kena jadi cerdik. Ada lah Tomanak Nina. Ni bahan kiang lah pula. Tamak Nina apa? Tamak Nina dalam mazhab Syafi'i wajib. Nampak? Ketika duduk antara khutbah atas Tok Khatib. Jadi dia belek teks khutbah, maka ulama jawab lama dah. Kalau dia belek tu membawa kepada pergerakan 3 kali berturut-turut, maka jadi apa benda ni? Tidak sah duduk tersebut. Bukan khutbah, duduk tersebut. Jadi lepas pada tu dia kena duduk diam sekadar tamakninah untuk dapatkan balik tamakninah antara dua khutbah tersebut. Yang kata tak sah ni daripada berdiri terus duduk dan start pada duduk. Tidak ada langsung tamakninah terus balik gini perengang bangun mula. Hak itulah dalam mazhab Syafi'i kata tak sah duduk tersebut, kena duduk semula biar ada tamakninah baru boleh bangun khutbah yang kedua. Soalan seterusnya. Saya ada boleh duit interest tak banyak mana dalam RM400. Boleh tak saya guna PT tu nak beli batu pasir, batu blok atau pokok nak bagi cantik rumah saya? Kalau tak boleh nak buat guna? Jawabnya kalau duit yang haram tak boleh guna untuk keperluan individu, tak boleh. Nak sedekah ke orang miskin pun tak boleh. Dia guna untuk keperluan orang ramai. Keperluan orang ramai, duit interest, duit riba untuk orang ramai. Beli batu pasir boleh, beli. Tapi wak tambung lecah dalam kapung. Ada kat ni lopok-lopok kita pun tuang. Ramai ada orang dapat manfaat. Hak orang ramai harus pada syarat.
Adakah keputihan itu najis? Dan macam mana kaedahnya bila ia keluar ketika dalam solat? Sebab kerek sangat tubik. Dan ada tak cara nak mengatasinya? Insan jahil. Keputihan ni apa? Puang tak? Kan lelaki apa? Puang. Patut tulisan uduh. Keputihan keluar daripada parak. Menurut setengah ulama, keputihan ini bukanlah daripada dalam parak. Dia hanyalah keringat. Nampak tak? Hanyalah peluh dinding farak saja. Maka dia tidak membatalkan wuduk dan tidak membatalkan solat. Dia daripada kerek, birar kerek tu. Faham? Dia lembab pang yang ada pada kerek berkumpul. Dia hak batal ni daripada dalam. Macam mani, macam mazi, macam air kecing. Tu membatalkan wuduk. Ni duduk tepi kerek dah. Faham tak? Tidak membatalkan wuduk. Dan nak mengurangkannya dengan mengawal pemakanan. Kita lupa nak khabar semula lah. Ada pangkat makanan-makanan yang kalau kita makan, dia putihan tu dia jadi banyak. Soalan seterusnya. Banyak ni. Baru ni saya pergi rumah saudara saya, banyak gambar pembesar negara tergantung di dinding rumah. Saya bagi tahu dok molek kerana malaikat dah masuk rumah. Tapi dia jawab dah, malaikat yang duduk di kanan takkan dak masuk kau. Nak kata bodoh, takut rasa hati, saudara mara sendiri. Minta pandangan. Menurut setengah ulama, malaikat yang tidak masuk ke dalam rumah yang menggantung perhiasan-perhiasan makhluk bernyawa adalah malaikat rahmat. Malaikat kiraman katibin, dia tak cerah tanggang dengan kita. Malaikat maut masuk. Kalau malaikat maut tak masuk, tak gantung gambar rumah kita. Gantung jujur gambar, kepala otak mulut merah, kepala otak mulut merah, kepala otak mulut merah. Jadi tengok gambar tak masuk, tak mati lah kita. Yang tak masuk malaikat yang mendoakan, ya Allah, rahmatilah rumah ini, rahmatilah rumah ini. Malaikat tu tak masuk menurut setengah ulama. Soalan seterusnya. Masa ustaz kuliah, ramai orang meniru harapan dan memberi kesan yang tidak baik, bersesak-sesak ketika Isya. Saya nampak siang sungguh warga emah yang kena himpit. Orang-orang yang datang lambat menolak-nolak dari belakang, minta nasihat. Jadi tak kira di mana-mana ngajar mana pun, kalau orang tua kena tengok lah. Bila orang komat, memang orang belakang nak pergi ke depan. Nak pergi ke depan tu tengok dulu orang tua, jangan tolak-tolak. Mega tokat mutu lama. Mutu baru tokat ogeh tak terbalik. Mutu lama dah tokat kolek. Kita tepuh orang tua kau menyembang sakit tubuh badan dia. Jadi nak dapatkan depan tapi memudaratkan orang lain tak boleh lah. Jadi kena jaga. Jangan siapa tolak orang tua. Saya merupakan isteri yang keempat. Saya seorang saja yang bekerja, manakala madu lain dan suami tak kerja. Dia seorang kerja. Nyanyi sungguh. Lelaki tak kerja. Boleh kerja dah sungguh. Kami tinggal serumah. Tak bagus lah. Suami pula bengken. Bengken. Ingat benteng ni. Suami bengken. Saya nak mengadu ke siapa pun tak tahu. Sebab tu bengken ni dia maknanya tabiat. Dia bukan boleh buat. Nampak? Maknanya bukan orang tu dulu backhand, ni daripada backhand, lepas tu backhand pula tak ada. Dia kalau jenis backhand. Daripada muda pas tu backhand. Biasanya gitu. Kalau jenis lembut sama. Lepas tu bila kita ni dah jadi gini ni payah. Nak buat kau ni dah ni laki backhand. Suami kita kan bila orang tu dia risik nak nikah dengan kita, kita boleh pilih tak dia? Tak, kalau backhand, kita nak juga. Tak boleh komplain lah. Dia tidak tahu ke backhand. Memang dah orang lelaki, masa dia mari di rumah, nak minta orang puang, kalau backhand dia buat lembut. Nampak? Ke buat backhand, mari minta anak orang. Assalamualaikum. Mak dia, Waalaikumsalam. Takut tang. Dia apa hal? Aku nak tengok anakmu. Waktu baik. Rawi anak. Tak waktu baik lah. Nampak?
Ha? Benda? 500? Jadi hak beken jadi lembut. Nampak? Mari assalamualaikum. Padahal beken pongoh. Nak lambat selih. Tapi dah nak minta nak orang tahu dah kalau buat beken mau dak uwi. Nampak? Tu pelakon drama swasta belaka tu. Nampak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Tak jawab, patung dulu. Nampak? Kalau kau teruk, kau speed. Ada anak tolong waktu bit. Dah. Neh. Siap patung dah. Orang pun kenang tengok. Dah. Jadi kita percaya dah masa mari rumah kita. Jangan percaya. Tengok dia di luar. Tanya kawan pejabat dia. Kawan dia kata orang baik sangat. Cakap dia dak dia kau orang. Baru tu. Tanya orang kampung dia. Nak baru puas hati. Sebab kita tengok mari rumah kita. Baik belaka. Duduk ni boleh. Duduk. Dah tua dah keling. Nak orang dia. Jalan gini belah ni. Nampak? Jadi bila dah kahwin dah beken. Dah beken payahlah. Neh. We minum air senang. Baca Yasin, bini tu baca tiup dia air. Niat lembutkan hati suami. Nampak? Jadi dak beken. Tak boleh beken sangat. Nampak? Insya-Allah ikhtiar. Allah nak beri kepada kita pahala. Kesabaran. Nak baca Yasin habis khotang tiup dalam air. Beri minum. Dia minum minta melo bus sikit bagi sejuk air. Atau buat air panas. Niat nak suruh jadi lembut. Jangan niat jadi lembek. Jadi lembek dah agak kita, nyanyi kita. Faham tak? Warna bang? Oh, lembek dia ni. Padahal bini yang baca. Aduh lah. Lelah main macam ni. Betul ke dinosaur wujud? Sebab ada ustaz kata dinosaur tak wujud. Bagi saya lah, kita ni bukan akidah dinosaur ni, bukan bab iman. Nampak? Bila tulang ada, maka tuang ada lah dulu. Dah tulang tu ada. Nampak? Tulang tu dijumpai dalam tanah, dalam batu, belah batu nampak tulang. Tulang tu takkan kebetulan jadi bentuk macam tulang, kebetulan dia lain. Nak tulang siap dengan kepok dengan kaki dan bukan jumpa di Brazil, jumpa di Amerika, jumpa di Europe, di negara kita pun jumpa juga. Hak zaman dinosaur. Mana benda tu ada lah. Tak tahulah, takut zaman dulu dia tak ada isi, dia memang tulang gitu jalan. Tapi biasanya dia ada kulit lah. Jadi kulit dia tak tahan, dia tahannya tulang. Bila dia kepik di batu gitu, dia panggil fosil. Nampak? Jadi benda tu pada akalnya wujud lah. Dan tak ada masalah, dia bukan berkait dengan akidah pun. Soalan seterusnya. Adakah makhluk seperti jin dan binatang boleh tengok syaitan? Jin tu syaitan dah. Dia boleh tengok. Binatang memang boleh tengok syaitan. Kan disebut dalam hadis. Nampak? Binatang nampak syaitan. Binatang nampak malaikat. Di antara disebut dalam hadis, keldai nampak syaitan. Di antara yang nampak malaikat, ayam. Ayam nampak malaikat. Lepas tu Nabi kata bila dengar ayam berkokok, maka sebut subhanallah. Nampak? Subhanallah. Sebab apa Nabi kata gitu? Sebab ayam dapat melihat malaikat. Nampak? Fa innaha ra'atil malak. Kerana ayam nampak malaikat. Jika orang wakafkan kitab, kita boleh bawa balik atau tidak? Wakaf ni tengok keadaan. Wakaf ni maknanya beri kepada kita kitab tu. Atas jalan adatnya orang beri kitab tu untuk kita guna, kita boleh buat balik. Tapi kalau disebut wakaf lah, habis kita guna, kita kena beri orang lain guna pula. Tak boleh nak jual, tak boleh nak apa. Tapi kalau wakaf tu disebut wakaf ni hanya letak di surau ni, tak boleh buat balik. Ada sebut gitu, tak boleh buat balik. Dah tak sebut, balik pada adat. Adatnya orang boleh buat balik. Nampak? Untuk orang belajar. Saya keluar dari tandas, selipar saya basah. Saya jalan atas pasir untuk ke surau. Bila berjalan, pasir itu terpercik di kain. Adakah kain saya itu kena najis atau najis yang dimaafkan?
Bila selipar kita basuh, jerit pasir, pasir lekat di selipar. Bila selipar ni jarak panjang pada tumi, nampak? Maka belakang netik lah. Netik pasir tu lekat di seluar, lekat di kain pelekat. Jawabnya tidak najis. Tak? Tak najis. Tak apa. Kita asal kata selipar, kita naik basikal. Nah, dah bekas hujan tadi, dah laju gok tembok. Nah, nak sampai ke surga, penuh atas belakang. Magak tak ada, ok JKK bagi. Nyari molek pula tadi. Hitam atas belakang ni, ngetik. Nak, tak ada magak. Hukumnya sebut lagi tak pekoh. Hukumnya dimaaf pada syarak, sunat saja kita basuh. Melainkan yang percik itu adalah najis. Barulah wajib kena basuh. Betul ke kita Allah ialah nama zat Tuhan? Betul ke kita semayang kita sembah pada zat? Kalimah Allah itu namanya betul lah. Allah tu nama bagi zat yang wajib al-wujud. Allah tu nama bagi Tuhan yang wajib ada. Macam mamak dengan tuang dia. Mamak nama tu waktu kita tulis mamak. Nampak? Syai. Nah, tu tulis. Dah tuang tu duduk ngai atas tu. Atas jati. Oh, tu mamak. Ingat hok ning atas kertas. Nampak? Takkan hok ning. Hok ning menunjuk hok tu. Maka Allah nama bagi zat. Kita semayang sembah zat. Kita minta dengan zat yang bernama Allah. Sebab tak turun Nabi, orang cari Tuhan tapi tak tahu ke nama. Nampak? Jadi datang para rasul nak bagi tahu zat yang menjadikan segala-galanya namanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak kenal zat Allah, semayang kita diterima ke tak? Mana pula amal ibadat kita diterima ke tak? Jawabnya kita kenal Allah, iaitu kita nak mengenal zat Allah. Tetapi kita tak boleh nak kenal zat Allah kerana zat Allah mukhalafatuhu lil hawadis. Laisa kamitslihi syai'un. Tak sama dengan zat manusia. Zat manusia kita boleh kenal. Kubang orang boleh kenal. Kubang dia tanduk, jalan kaki 4 tak ke bawah. Manusia jalan kaki 2. Dah dia beza zat manusia dengan zat agama. Agama ada sayap pula. Allah Taala zat dia bukan makhluk, bukan atas bawah, bukan berjiring. Maka kita kenal dengan sifat yang Allah terangkan dalam Al-Quran, dalam hadis. Nampak? Kerana sifat menunjuk kepada Tuhan punya sifat, iaitu zat. Soalan seterusnya. Berapa jumlah kitab yang dikarang oleh Al-Alim Syekh Abdul Qadir Al-Mandili? Kita pun tak pasti banyak mana. Tapi kalau hak Jawi lebih kurang 20 buah kitab. Kalau hak Arab lagi, ada lagi kitab-kitab Arab yang kita tak pasti banyak mana. Jawi saja 20 buah kitab lebih paling kurang. Tu hak nama yang kita dai pun 20 buah kitab. Nah, yang kesemuanya dicetak di Mesir. Dan kitab Arab ada lagi. Apakah Syekh Abdul Qadir Jalani adalah ulama tasawuf saja? Bukan tasawuf saja, dia juga ulama hadis, ulama fiqh. Dia mengajar ni, Syekh Abdul Qadir Mandili, dia mengajar Sunang Sitah. Murid-murid dia mengaji di sana pada tahun 40-an, zaman Jepun serang Melaya ni. Di Mekah ni orang duk mengaji dengan dia. Sunang Sitah. Tahun 34, tahun 35 sampai ke tahun 50-an mengajar Sunang Sitah. Sunang Sitah ni Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Tirmizi, kita apa ni? Sahih ni kitab Sunang Abu Daud, Sunang Nasa'i dan Ibnu Majah. 6 buah kitab hadis. Nak baca semua. Tu memang alim dalam ilmu hadis. Betulkah agama Hindu telah lama bertapak di tanah Melayu? Ya, betul. Kerana sejarah yang telah membuktikan menemui maknanya berhala-berhala Hindu. Nampak? Di tanah Melayu, di Kedah, di utara Perak. Nampak? Candi-candi, dan ada hubungan dengan berhala-berhala yang ada di tanah Jawa, Jawa Timur. Jawa Barat ni dia cenderung ke arah Islam. Jawa Timur hak Borobudur apa semua. Bali memang pure dah Hindu. Jadi dia punya tapak-tapak berhala, hiasan-hiasannya sama dengan berhala ada di ni. Nampak? Dipanggil Hindu tua, Hindu lama. Baru datang maknanya mubalik Islam mengislamkan tanah Melayu. Baru ni saya mengemas kini rekod murid yang menerima bantuan, murid termiskin. Tahun lalu 170 orang terima bantuan. Tahun ni hanya 2 orang je yang boleh terima bantuan. Kami pihak sekolah sungguh sedih. Apa pula? Mengenangkan nasib murid yang sepatutnya layak, memandangkan semua harga barang keperluan mahal.
yang perlu ditanggung oleh mak bapak. Senarai nama murid bukan atas pihak sekolah, tapi JKK yang bagi. Degah dia. Mana habis K hak kedua tu bunyi lalu. memang bijak dia. Memang bijak dia. Dia tunggu waktu je. Tak, dia memang ada. Pasal kita test dah dulu sekali. Kita nak test, kita sebut JKR. Tak bunyi sekarang. Nampak? Ingat order apa. Allah Rabbi. Pada 1 Ramadan 1430, saya telah menjalinkan persahabatan dengan seorang perempuan. Tiap-tiap hari kami mesej. Semasa mesej itu dia selalu nasihat saya. Bagus. Setelah beberapa bulan saya mula berubah. Dari jahil jadi tahu dah agama dia ni. Setelah saya tahu sikit-sikit tentang Islam, saya pun ajak dia putus. Sebab takut terjadi zina. Apakah hukum saya buat begitu? Dan kan dia tak suka, apakah yang sepatutnya saya lakukan? Dosa ke saya? Jadi puan ni nasihat ni daripada bodoh jadi cerdik. Daripada tak ngaji jadi ngaji. Daripada tak kenal tangga surah, mari surah dalam ni. Bila dia dah kenal dah Islam, dia pun nak putus dengan perempuan tu. Jawabnya taklah berdosa. Tapi kita ingatlah, nak dengan budi dia, nak dialah sebab, jadi sebab Allah yang beri hidayah. Dia menjadi sebab nak menyebabkan kita kenal agama. Maka Melayu ni orang ajar membalas budi. Membalas budi ni ambil sebagai isteri. Nampak? Ambil dia sebagai isteri. Dah wajib? Tak wajib lah. Ni dia pula. Adakah Nabi larang kita menyuruh orang lain penuhkan sah yang kosong di hadapan? Bukan larang. Maknanya daripada kita suruh orang, baik kita yang penuh. Kerana sah depan baik pada sah dua baik pada 3. Dia kita yang suruh orang. Yang pergi penuh sah depan, patut mu lagi. Maknanya kebajikannya akhirat biar kita ambil dulu. Hak dunia bagi korang dulu. Jadi larang tu bukan larang haram. Nampak? Jadi sepatutnya kita yang ambil sah depan, jangan suruh orang, kita rebut. Kerana zaman sahabat mereka berebut-rebut nak duduk sah depan. Kita berebut nak duduk belakang. Lepas saya jimat isteri saya, setengah jam kemudian saya mandi dan solat. Kemudian saya rasa ada keluar mani lagi. Bila saya cek betul-betul, memang betul. Adakah saya harus ulang mandi, ulang solat saya? Lepas pada dia mandi junub apa semua, semayang apa semua, keluar mani. Jawabnya kena mandi semula. Ya, kena mandi semula kalau memang keluar mani yang baru. Tapi kalau mani yang ada pada kemaluannya saja, bukan daripada dalam, tak kena mandi semula. Kemaluan dia tak cuci betul. Ada mani situ. Lepas pada semayang dia tengok ada air mani situ. Tadi dia tak gonyoh, tak ingat. Pakai beru. Maka kalau duduk situ, hak ada situ dah, tak wajib mandi semula. Nampak? Kerana dia bukan najis. Tapi kalau hak baru keluar, hukumnya wajib kena mandi semula. Ni. Sebab apa kalau saya tengok perempuan, nafsu saya jadi tinggi? Dah memang dah orang lelaki tengok orang puang. Benda normal lah. Ni tengok orang puang macam tengok tiang api. Tak jadi apa. Sebab siapa masa nemu nak nikah lah tu. Orang puang nak tengok orang lelaki jadi rasa ni orang panggil mari benda. Pandai sangat. Haseh kalau gitu. Sampai tahap kena nikah lah tu. Nikah lah. Jangan buat benda kacau dah. Pergi berzina apa semua. Saya nak tanya, apa masa saya sakit, saya malas semayang. Tapi masa tak sakit, tak malas pula. Dah memang dah masa sakit. Tak pelik itu. Yang pelik masa sakit rajin. Masa tak sakit malas. Tu baru pelik. Jadi bila kita ni letih, tersakit, biasanya satu-satu benda kita akan terasa berat nak buat satu-satu benda. Bukan kata semayang saja, bukan kata ibadat saja, benda-benda dunia pun kita malah nak buat. Nak nyapu malah dah sakit belakang. Nak masak malah dah pening kepala.
Soalan seterusnya, mamak ni terlanjur dengan makwa dia dan menyebabkan makwanya mengandung. Na'udzubillah. Apabila bila keluarga perempuan tahu, mereka paksa kahwin, dan perkahwinan mereka kekal sampai sekarang. Alhamdulillah. Sekarang mereka sedang tunggu kelahiran anak yang kedua. Soalnya, apakah kahwin mereka itu sah? Kalau tak sah, bagaimana seterusnya? Apakah yang kita patut lakukan untuk membantu? Jawab apa pula tak sah? Bila perempuan kabadah sah kahwin dengan perempuan yang mengandung anak zina, sedang mengandung, bukan yang setelah berzina. Nampak? Yang ada anak dalam kandungan sah menurut mazhab Syafi'i dengan Hanafi. Hak kata tak sah, Maliki, Hambali. Jadi faham baik kan? Ustaz-ustaz ngajar kata tak sah, Maliki atau Hambali. Nah, Syafi'i, Hanafi sah. Kalau atas dasar mengandung ke atas dasar paksaan. Kalau paksa, tak sah nikah. Tapi nak kata paksa, mengikut paksaan yang disebut oleh hukum syarak. Jangan paksa menurut percakapan manusia. Cakapan manusia, nikah gini dipanggil paksa dah. Nak paksa ni gini, hak lelaki tu ditangkap, dibawa di hadapan qadi atau juru nikah dan diletakkan senjata atau dia acu dengan senjata. Kalau dia tak jawab nikah, maka dia akan ditikam atau dicederakan dengan senjata. Dan orang yang mengugut berkuasa, ada kemahiran atau ada kuasa untuk meluluskan ugutan dengan senjata. Bila akad nikah, tak sah. Itulah paksaan dalam Islam. Tapi kalau mari adik-beradik mun nikah, tidak. Mun tak nikah jaga mak kotam. Kalau kata gitu saja, dia pergi nikah sah. Kerana paksaan itu tak lulus pada syarak. Faham? Dia kena berdiri tepi. Nampak tak? Buah berdiri belakang, orang tak nampak. Jawab nikah. Tak jawab, aku berdiri. Maka bila ada senjata gitu, tak sah nikah. Ataupun keluarga perempuan mari takak orang lelaki ni dengan parang dengan golok, mun tak nikah esok dengan dia, memang kau tang. Nampak? Dan kita takut, memang takut dia tang kita sungguh, kita pun nikah tak sah. Nampak lagi? Kerana paksaan. Dah? Saya beli setanggi nak guna masa kematian. Setanggi ada banyak jenis baunya. Menurut penjual tersebut, ia juga boleh digunakan untuk halang nyamuk. Rupanya setanggi pula macam batang lidi hak orang Cina. Boleh tak kita guna? Jadi dia guna setanggi ni hak bakar tu lah. Hak colok tu. Dia boleh buat halang nyamuk, dia boleh untuk mengharumkan rumah. Jadi kemuskilan dia bentuk macam colok Cina. Kan Cina pacok di pasu. Nak. Kemudian bakar. Jawabnya tak haram kita guna setanggi hak Cina tu. Tak haram. Nampak? Sebab nak haram atas benda. Atas pasal dia ada lidi haram. Ke sebab benda yang kata haram? Sebab kapi guna kita guna tak? Tak haram. Setanggi tu tak haram. Yang haram tu kita guna tak, kita buat atak ayah. Baru haram. Nampak? Ni kalau buat alat nyamuk, walaupun setanggi tu ragu kapi guna buat nyembah, kita dah buat nyembah, buat alat nyamuk berasa. Nak, tidak haram lah situ. Dah? Dah kalau kapi guna, kita boleh guna. Dah wali mak, dia beli. Mau lima, dia buat mau, dia tak kong. Dah kita boleh makan lima. Boleh, dia guna untuk makan. Kita tak kong, haram. Kita makan, kita dah haram. Kami adik-beradik buat ngekau untuk anak masing-masing raya haji baru ni. 7 bahagian bagi sudah pasti, yang saya confuse. Tukang sembelih ambil bahagian lembu yang sama untuk bagi pada tukang lapar. Macam mana hukum? Hukumnya haram. Kena pulang balik sekarang. Kalau bahagian itu makan dah, kena bayar harganya. Hukum duduk iftirah pada tayak akhir. Baik. Duduk iftirah ni, duduk macam tayak awal. Duduk tayak akhir, duduk tawaruk dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hambali, duduk iftirah belaka. Tayak awal, tayak akhir. Dengar molek. Dalam mazhab Syafi'i, kalau duduk tayak akhir, kita duduk macam tayak akhir dah, hukumnya afdal. Tapi kalau kita duduk macam tayak awal, tak ada salah sikit pun. Cuma lebih afdal duduk macam tayak akhir. Jadi kalau kita nak duduk tayak akhir macam tayak awal, hukumnya harus pada syarak. Dah?
Saya acak kali dah nguak dalam semayang. Dok mu seorang, orang lain pun nguak juga. Perlukah saya tahan daripada mulut terbuka atau tutup saja mulut masa menguak? Dia kata bila kita nguak dalam semayang, tutup ke tak? Jawabnya, tak nanti dalam semayang. Di luar semayang pun sunat kita tutup. Makruh kita biarkan terbuka. Nampak? Nabi sebut kalau silap lah. Satu hadis, iza tasa'aba ahadukum falyadha yadahu ala fihi aw kama qala. Apabila kamu menguak, hendaklah kamu letakkan tangan kamu ke atas mulut. Maknanya tutuplah. Tutup mulut. Sebab apa? Nabi suruh tutup mulut. Fa inna syaitan yadkhulu. Kerana syaitan masuk dalam mulut. Bila syaitan masuk dalam mulut, ngaji pun payah boleh. Nak semayang tak khusyuk. Bagian agama mudah lupa. Bagian fitih ingat sama. Tu syaitan masuk dalam perut. Sebab apa Nabi tak kaitkan dengan mulut terbuka? Sebab biasa orang nguak mulut terbuka. Nampak? Jarang nguak ini. Buat apa gitu? Nguak benda gitu. Tak je tengok ni. Kura nguak. Faham tak? Nguak ni semua menatang badak air ke, rimah ke, kucing ke, memang ranga mulut. Maka letak tangan gini. Dalam semayang, tak batal letak tangan. Tu. Kalau kita ranga, tak tutup. Hukumnya makruh. Dibenci syarak. Yang kedua, bunyi nguak. Jangan wak bunyi. Bunyi. Apa dia? Dia kekek nguak. Nampak? Jadi hukumnya makruh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi